Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada yang berbahagia Profesor Madya Dr. Nur Azimah binti Zakaria dan rakan-rakan yang saya kasihi sekalian. Baiklah, sebelum memulakan bicara ini, saya memperkenalkan diri saya iaitu nama saya Muhammad Amir Hamzah bin Abdul Khatib, pemegang kad matrik D2019209020 dari ISMP Bahasa Melayu at semester 4. Hari ini saya akan membentangkan tugasan satu individu saya, iaitu cerita yang terdapat dalam sastera lisan. Cerita yang saya pilih ialah cerita Si Tanggang. Baiklah, sebelum saya memperkenalkan apa itu sastera rakyat. Sastera rakyat adalah hasil-hasil sastera Melayu lama yang bercorak lisan, yang dikenali juga sebagai folklore, disampaikan secara lisan atau dipertuturkan dan diperturunkan ataupun diwarisi dari satu generasi ke generasi berikutnya dan menjadi milik masyarakat Melayu sekarang. Sastera rakyat hidup dan berkembang dalam masyarakat Melayu secara lisan tanpa diketahui bila ia dicipta dan siapa penciptanya. Baiklah, sebelum saya memulakan kisah Si Tanggang itu, saya akan memulakannya dengan kisah Si Tanggang ini mengisahkan tentang si Tanggang yang derhaka kepada ibunya setelah dia berjaya dan kaya raya. Si Tanggang pun telah berjanji kepada ibunya yang dia akan kembali ke kampung setelah menjadi kaya. Tetapi ianya menjadi sebaliknya. Si Tanggang juga mempunyai kedua-dua ibu bapanya, iaitu yang bernama Si Talang dan Si Deruma. Si Talang dan Si Deruma mempunyai seorang anak lelakinya yang bernama Si Tanggang. Kehidupan mereka sekeluarga amatlah miskin. Si Tanggang selalu berkhayal untuk menjadi kaya dan terkenal di seluruh pelosok dunia. Pada mulanya, dia hanya bekerja di atas kapal dan melakukan apa sahaja yang diperintahkan oleh nakoda kapal. Akibat dia sangat rajin, nakoda kapal tersebut sangat suka dengan Si Tanggang tersebut. Si Tanggang ini menjadi kaya apabila nakoda kapal tersebut telah uzur. Dan nakoda kapal tersebut telah melantiknya sebagai nakoda kapal yang baru. Disebabkan itu, Si Tanggang menjadi terkenal di sekitar lautan itu apabila dia telah menjadi nakoda kapal yang baru. Oleh disebabkan itu, dia telah menjadi lupa kepada ibu bapanya, iaitu Si Talang dan Si Deruma. Pada suatu hari, kapal Si Tanggang telah berlabuh di muara sungai kampung asal usulnya. Apabila kapal itu berlabuh, orang kampung di situ mengetahui nakoda kapal itu ialah kapal Si Tanggang. Orang kampung di situ pun segera memberitahu kepada kedua-dua ibu bapanya yang Si Tanggang dan kapalnya berlabuh di situ. Si Deruma dan Si Talang pun datang dengan membawa makanan kegemaran Si Tanggang, iaitu
pisang salai. Tetapi sebaliknya telah terjadi apabila si Tanggang pun menghalang kedua-dua ibu bapanya itu menaiki kapal tersebut kerana dia sangat malu melihat kedua-dua ibu bapanya yang daif serta miskin. Si Tanggang pun terus menengking mereka berdua untuk disuruh pulang kerana dia tidak mahu mengaku pun yang mereka berdua itu ialah ibu bapa kandungnya. Si Teruma dan si Talang sangat kecewa dengan si Tanggang apabila dia membuat kedua-dua bapanya begitu. Si Teruma dan si Talang pun pulang semula ke daratan dengan perasaan yang sangat-sangat sedih. Apabila sampai di daratan, si Teruma pun menadah tangan untuk berdoa kepada Tuhan agar membuka mata si Tanggang bahawa mereka berdua itu ialah ibu bapa kandungnya. Tiba-tiba cuaca terus bertukar menjadi ribut peti yang sangat teruk. Pada ketika itu, si Tanggang terus berasa kesal akan perbuatannya. Akan tetapi, ianya telah pun terlambat untuk meminta maaf kepada ibu bapanya itu. Ombak yang kencang terus memusnahkan kapal itu. Setelah ribut itu reda, kapal si Tanggang itu telah menjadi batu. Si Tanggang, isterinya dan seluruh nakoda kapal itu pun telah bertukar menjadi batu. Oleh itu, kita sebagai anak yang baik dan taat kepada ibu bapa hendaklah tidak boleh dan jangan menderhakai kedua-dua ibu bapa kita kerana merekalah yang telah melahirkan kita dan membesarkan kita. Kita janganlah melupakan jasa mereka berdua. Baiklah, sekian itu sahaja daripada saya. Terima kasih.